billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair. Good morning diucapkan kepada sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain tak bukan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru istimewa awal Muharram. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini di dalam satu lagi episod baharu dan rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Tidak lain tidak bukan tujuannya untuk kita menambah ilmu supaya ini menjadi salah satu saksi, salah satu sahabat kita ilmu ini yang akan menjadi sahabat kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita sama-sama panjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah masih lagi memanjangkan usia kita, memberikan kita peluang untuk terus bernafas di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ayuh sama-sama kita rebut peluang dengan peluang ini agar kita semua dapat menjana saham pahala yang sebanyak yang mungkin. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita direzekikan oleh Allah untuk menambahnya dengan menghadiri majlis ilmu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz, insya-Allah. Jadi saudara sekalian, bertemakan tema kebangsaan untuk sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini, perpaduan teras Malaysia Madani. Tanyalah Ustaz membawakan satu topik untuk sama-sama kita pelajari, iaitu berkaitan dengan hijrah hala tujunya. InsyaAllah untuk menjawab setiap soalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini salah seorang tokoh, salah seorang ahli panel yang cukup terkenal dalam rancangan Tanyalah Ustaz ini. Siapa lagi tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Ervino Johari kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat ni. Cantik baju kita pada pagi ni. Kita saling melengkapi ni. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor kerana sudi untuk bersama dengan kami pada pagi ini. Jadi sidang penonton sekalian, kita teruskan dengan perbincangan kita pada pagi ini dengan menanyakan soalan pertama sebagai mukadimahnya. Jadi Doktor, apakah sebenarnya kita nak bincangkan, bualkan pada pagi ini berkaitan dengan topik kita, hijrah hala tujunya? Silakan Doktor. Terima kasih pada da'i subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sentiasa berhijrah. Dan dalam Al-Quranul Karim, kalau kita perhatikan dalam surah Al-Ankabut, rujuk pada ayat ke-26, potongan ayat ini berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa'amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi, yang bermakna maka telah beriman dengannya atau kerananya itu siapa? Nabi Allah Lut alaihi salam, dan dia berkata sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhanku. Lantas inilah yang kita ingin ambil pengajaran dan iktibar. Para ulama mufassirin bila melihat kepada ayat ini, mereka mempunyai beberapa pandangan, namun pandangan yang paling rajih adalah yang berkata inni muhajirun ila rabbi, sesungguhnya aku ini berhijrah kepada Tuhanku, adalah merujuk kepada kata-kata Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Di mana pula kedudukan Nabi Lut alaihissalam dalam surah Al-Ankabut ayat 26 ini? Ayat ini disebut perkataan itu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam apabila beliau diduga dan diuji, dicampak oleh Raja Namrud yang zalim ke dalam api, dan kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Selesai itu api yang marak tadi pun habis, maka Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan yang selamat, dilihat oleh semua orang. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam
diriwayatkan berkata, inni muhajirun ila rabbi. Dengan segala ujian-ujian, dengan segala dugaan yang terlalu teruk, maka sekarang ini aku berhijrah kepada Tuhanku. Dan antara yang awal berhijrah, kata ulama tafsir berdasarkan ayat ini, adalah Nabi Allah Lut alaihi salam, yang merupakan anak kepada saudara perempuan Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak saudara lah, lebih kurang begitu. Dan dia melihat, maka dia beriman. Yang pertama sekali selepas peristiwa itu, Nabi Ibrahim AS cuba untuk dibakar. Yang mula-mula beriman dan berhijrah adalah Nabi Lut AS. Pengajaran yang besar yang boleh kita ambil daripada peristiwa, malah ayat Al-Quran, satu daripada subhanallah banyaknya ayat Al-Quran memperkatakan tentang hijrah, adalah pertamanya, berubah ini sifatnya, tiketnya, harganya bukan murah. Kerana itu Nabi Ibrahim AS bila melontarkan kata-kata ini, sekarang ini sesungguhnya aku berhijrah kepada Tuhanku, selepas ianya diduga dengan cuba dibakar oleh orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan satu ujian yang kita kata tidak ada siapa di kalangan kita yang berpengalaman merasakan sedemikian dalam menyampaikan dakwah. Kedua, mana-mana potongan atau ayat Al-Quran yang bermula dengan lafaz inni, sesungguhnya aku, perkataan inna itu yang bermakna sesungguhnya, dia ada 3 konotasi sekurang-kurangnya. Yang pertama, perkataan inna yang diterjemahkan dengan makna sesungguhnya membawa makna penegasan. Artinya, apa-apa pernyataan, apa-apa perkara dan juga ayat-ayat yang disebutkan, message selepas perkataan inna ataupun inni, artinya sesungguhnya aku, selepas itu dia menunjukkan kepada makna penegasan. Apa yang ditegaskan? Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang soal akidah. Hijrah yang paling asas, yang paling pertama adalah kerana Allah, kerana mempercayai dan meyakini Allah Subhanahu wa taala. Itu penegasan. Kedua, perkataan inna dalam Al-Quranul Karim, atau bila kita jumpa mana-mana inna a'tainakal kautsar, inna dan sebagainya, terlalu banyak, anzalnahu fi lailatul qadr. Inna ini membawa makna penekanan. Allah Subhanahu wa taala bukan sekadar memberikan pernyataan yang tegas dalam penegasan, tetapi penegasan itu diperkuatkan lagi dengan penekanan. Macam mana kalau kita nak bersembang, kita nak bercakap, sampaikan mesej pada orang yang menunjukkan kita menekankan perkara itu. Satu, orang akan bermain dengan tona suara. Kedua, orang juga akan menggunakan dengan riak, memek muka, bahasa badan. Seorang ibu dan ayah, dia tegur anak dia macam mana? Pertama adalah dengan cara dia ulang benda yang disebut tadi. Dia pergi mandi dah, mandi. Contohnya, orang Penang, mandi, pergi mandi. Habis tu, nampak 10 minit, anak tak bergerak, mak tak kata apa, mandi, pergi mandi. 3-4 kali ulang, berartinya benda itu penting sebab dia perlu ditekankan. Lantas, hijrah ini adalah perkara besar. Dia benda penting dan dia sentiasa malar segar, mesti ditekankan dalam masyarakat agar mereka faham konsep dan ibrah hijrah. Dan yang ketiga, bila ada perkataan inna di dalam Al-Quran, mana-mana ayat, dia membawa makna pengesahan ataupun endorsement. Artinya, apa-apa ayat, mesej, perkataan, pernyataan yang disebutkan selepas perkataan inna, kita membaca Quran ni, tak payah lagi dah kita nak cari, nanti saat aku nak cari, nak cek tempat lain pula, nak cek pula betul ke tidak dan sebagainya. Tak perlu, kerana dia dah being endorsed, acknowledge, confirm oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kita nak bicarakan pada pagi yang berbahagia ini adalah hijrah itu pertamanya dia berfungsi dan bermatlamatkan untuk meninggikan dan meningkatkan kalimatullah, untuk menjaga akidah. Yang keduanya sebagai penekanan kepada orang-orang yang beriman bahawa hijrah ini adalah suatu tindakan, malah jihad dan usaha yang berterusan dengan pelbagai cabang, bukan sekadar hijrah secara fizikal. Dan yang ketiganya adalah apabila kita berhijrah daripada satu keadaan kurang baik kepada keadaan baik, ataupun baik, alhamdulillah, kepada yang lebih baik, ini menunjukkan pengesahan kita sebagai Muslim. Kita mengesahkan bahawa ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Jadi saudara sekalian, apabila
apabila dibawakan topik berkaitan dengan hijrah, ramai orang bertanya, kenapa setiap tahun perlu diulang hijrah-hijrah? Rupa-rupanya inilah sebabnya, iaitu berkaitan dengan kita nak tegaskan tentang kepentingan hijrah, nak memberikan penekanan tentang kewajipan kita untuk berhijrah. Yang ketiganya, untuk pengesahan bagi kita bahawa hijrah itu adalah sesuatu yang perkara yang cukup penting untuk kita semua, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan, terberikan kita satu pencerahan tentang apa kita bincangkan pada pagi ini. Namun sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Kepada sahabat-sahabat yang sedang menonton di saluran Facebook, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayuh sama-sama kita sebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini tentang hijrah. Kita nak naikkan semangat hijrah ini kepada seberapa ramai yang boleh, insya-Allah. Jadi doktor, kita teruskan mengajukan soalan daripada sahabat-sahabat kita dari Facebook, daripada Puan Cahaya Nur. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Wassalamualaikum warahmatullahi. Soalan saya, bagaimanakah cara kita hendak mengambil iktibar daripada semangat hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan seharian? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama #Biar Tahu Jangan Keliru. Silakan doktor. Terima kasih kepada Da'i. Terima kasih juga pada yang bertanya. Subhanallah, cara yang terbaik untuk mengambil i'tibar adalah kombinasi di antara ilmu dan kefahaman tentang hijrah itu apa, dan yang keduanya adalah bagaimana kita menjadikan ia sebagai suatu yang praktikal ataupun amalan yang kita laksanakan dalam kehidupan. Sebab itu kalau kita lihat apa-apa pergerakan, perubahan tempat daripada satu tempat ke tempat yang lain, di dalam Islam ini, khususnya tentang hijrah, dia ada dua kategori. Yang pertamanya dipanggil sebagai harabun, artinya pergerakan, dan yang keduanya adalah talabun, artinya minta ataupun tuntut. Pergerakan ini yang pertamanya ada banyak juga cabang. Yang pertamanya adalah hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keluar daripada tanah di mana ataupun bumi, tempat, negara ataupun kawasan di mana yang haram sudah tidak boleh lagi dikawal dan dia telah mengatasi yang halal. Ketiga, membawa berhijrah diri kita daripada benda-benda yang bid'ah kepada perkara-perkara yang hasanah ataupun yang sunnah. Juga ada orang berubah tempat dari satu sudut ke sudut yang lain kerana atas tujuan ma'ash, untuk mencari kehidupan. Sama ada ianya tijarah, untuk perniagaan dan sebagainya. Di sinilah maksud hijrah. Pertamanya adalah kita kena faham dan mengambil i'tibar bahawa manusia ini, sama ada secara individu ataupun secara kolektif, secara kongregatifnya, manusia ini sifatnya dia tidak boleh statik, dia tidak boleh jumud, dia mesti bergerak. Tapi pergerakan itu dikawal selia oleh namanya peraturan ataupun SOP. Contoh dalam solat kita, dia adalah merupakan kombinasi di antara doa dan puji-pujian menerusi verbal lisan dan juga tindakan rukun-rukun. Ada rukun qauli, ada rukun fi'li, tetapi semuanya itu mesti ada peraturan, iaitu tertib, dan tak boleh buat lain daripada itu. Lantaran itu, bila Nabi SAW menyatakan la hijrata min ba'di, tak ada hijrah lagi dah seperti mana hijrah Mekah ke Madinah selepas daripada dia, tetapi hijrah yang wujud itu adalah jihad. Jihad ini maknanya usaha, dan usaha itu secara bersungguh-sungguh, sama ada untuk mencari kehidupan ataupun tujuan perniagaan, menambah baik dan juga mencari kebajikan, melarikan diri daripada disakiti badan dan juga harta benda, dan keselamatan diri. Itu adalah merupakan i'tibar yang boleh kita praktikkan. Dan yang keduanya adalah hijrah yang kita katakan ini dari sudut talab ataupun menuntut. Dia ada dua. Satu, orang bergerak kerana menuntut talabuddin, menuntut untuk isu-isu hal-hal keagamaan, dan yang keduanya adalah talabud dunya, iaitu mencari dan menuntut benda-benda yang bersifat keduniaan. Dua-dua ini, hatta yang dunia pun sifatnya harus, kita tidak boleh tinggalkan.
kan. Jadi orang berhijrah, ini yang berlaku sekarang di mana dunia, mana-mana negara dan sempadan sudah tidak boleh menghalang orang daripada mobility. Orang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Lantaran itu, iktibar paling besar dalam diri kita adalah kita kena berhijrah, artinya kena berubah. Ada segmen tahun lepas yang kita dah baiki, ada yang kurang, maka tahun ini kita tambah baik dan sentiasa merasakan bahawa diri kita memerlukan kepada perubahan-perubahan yang baik dan anjakan-anjakan yang berimpak dalam kehidupan. Selagi tak bawa pada praktikal, dia duk main fikir pasal pengajaran hijrah Nabi, Makkah, Madinah, Makkah, Muhajirin, Ansar dan sebagainya. Selagi itu kita tidak akan dapat keluar daripada kepompong, rigidity dan juga sifat sangat-sangat stereotip berpada dengan cara yang biasa. InsyaAllah. Penghijrahan dan juga perubahan itu perlu bersifat berterusan. Jadi sentiasa perlu di-renew ataupun perlu diperbaharui setiap masa. InsyaAllah. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya insyaAllah daripada Puan Ram Desaru. Assalamualaikum Ustaz dan Dai Luqman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perubahan diri menjadi lebih baik merupakan satu penghijrahan yang sangat dituntut dalam Islam. Soalan saya, adakah hijrah perlukan niat untuk menentukan hala tuju yang sebenarnya? Bagaimana untuk meningkatkan keazaman dan amalan serta mendapat penghijrahan dan ibadah yang kita lakukan itu diredai Allah Subhanahu Wa Taala? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Terima kasih Dai Ilwan. Subhanallah, soalan yang sangat baik. Terima kasih pada yang bertanya. Pertama, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis sahih yang saya fikir dan percaya majoriti, kalau tak semua pun, majoriti kita yang melalui sukatan pendidikan Islam di sekolah, kita hafal ayat ni. Hadis ini iaitu innamal a'malu binniyat, yang bermaksud sesungguhnya setiap daripada amalan-amalan yang ada daripada satu sampailah banyak, semuanya itu bermula dengan niat. Jadi benar, hijrah itu sendiri adalah merupakan praktikal, dia memerlukan niat. Tapi macam mana nak menentukan agar hala tuju kita itu betul? Azam dan semangat kita pula tally dan bersejajar dengan apa yang kita berhijrah. Hadis ini juga menyatakan man kanat hijratuhu lillah, man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa man kanat hijratuhu untuk Nabi dan Rasul, untuk Allah dan juga Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Yang bermakna kalau niat orang itu dia berubah tempat atau berhijrah, dia bertukar ke arah yang lebih baik, dia bukan nak menunjuk-nunjuk, dia bukan bersifat untuk takabur atau hanya kepentingan dunia, dia nak kerana ni aku buat ni sebab Allah suruh. Aku kembali semula solat, dah bertahun aku tinggal ni sebab ni Allah suruh. Aku menutup aurat, aku menjaga peradaban dan sebagainya, bukan sebab orang lain. Kita lantiklah the best speakers, letak kita di depan, ceramah kepada kita 1, 2, 3 jam untuk menjadi orang yang baik. Bukan dia yang berubah dan menukarkan kita, tapi Allah lah yang menukarkan hati seseorang itu untuk berhijrah. Jadi niat dan azam yang pertama sekali adalah, kalau kita nak berubah pada kebaikan, jangan sandarkan kepada manusia atau kemanusiaan, letakkan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pula nak tingkatkan azam dengan amalan? Mari kita ambil pengajaran praktikal yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan ketika beliau berhijrah daripada Makkah ke Madinah. Apa yang Nabi buat? Kata kuncinya adalah untuk berjaya dalam azam, dalam semangat dan istiqamah untuk berhijrah, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyusun atur secara sistematik dan efektif cara untuk berhijrah. Nabi subhanallah membuat perancangan dan susun atur ini dengan panduan dari Allah Subhanahu Wa Taala menjadi sebab kepada kejayaan hijrah. Allah Subhanahu Wa Taala dan Luqman boleh saja dalam peristiwa hijrah Allah ulang peristiwa yang Allah bagi pada Nabi sebagai hadiah hebat 18 bulan sebelum tu, iaitu setahun setengah sebelum peristiwa hijrah, ketika mana dalam kitab fiqh sirah dan juga sirah Ibnu Hisham menyatakan sekitar 18 bulan berlakunya
peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah boleh datangkan Buraq lagi laju, tidak ada sebarang isu, tak perlu untuk berlindung bersembunyi sekejap di Gua Thur dan sebagainya, terus sampai ke Madinah. Tetapi Allah nak tunjukkan hijrah ini dia memerlukan azam yang kuat, dan satu daripada banyak azam yang Nabi tunjukkan adalah menyusun atur perancangan dan strategi. Apa cara Nabi? Yang pertama, menyusun atur ini, Nabi memilih laluan yang baru untuk berhijrah. Dia tidak ikut laluan yang dia pernah lalu dulu dengan bapa saudaranya Abu Talib, laluan para pedagang dan kafilah yang memang ada jalan yang ringkas ataupun yang paling dekat ke Madinah. Nabi turun sekitar 3 km arah ke bawah, sekitar lebih kurang 3 km, barulah Nabi pusing ikut arah jam ke arah kanan dan menyusur naik semula ke atas. Ini adalah laluan baru yang tidak pernah digunakan oleh orang untuk berhijrah. Artinya kita kena bersusah-susah dulu baru bersenang kemudian. Ada orang, kalau rakan-rakan kita, anak-anak kita yang belajar di sekolah, ada orang kalau dia baca buku sekali cikgu ajar, dia tak perlu tuition dah, dia terus ingat, dia boleh jawab answer. Kita mungkin atau anak kita kena baca 3 kali, jadi baru kita faham. Jadi jangan kita baca sekali, kita kena pilih jalan yang lebih jauh. Kedua, sebab berjaya dan peningkatan azam ini daripada penghijrahan agar dia diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting adalah untuk memilih waktu yang sesuai. Maksudnya adalah Nabi bila nak berhijrah, dia pilih waktu di mana ramai orang semua sedang tidur, malam, pada awal pagi. Timing itu cukup cantik agar dia dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abdullah Uraiqid, semuanya dapat bergerak dengan baik dan juga lancar. Jadi kita pun bila nak berubah, maka kita kena ambil peluang timing yang betul ini. Contohnya, kita tak biasa, jarang-jarang buat solat sunat duha, timing tu kena ada, buat solat sunat duha. Ada masa-masanya kita rasa time ni lah aku paling malas, time ni lah aku paling rasa susah nak baca Quran. Masa itulah kita berwuduk, masa itu kita duduk dengan orang, memilih waktu agar kita dapat buat. Aku kalau pagi okey, tapi kalau petang aku tak larat. Dan buat benda yang baik pada waktu pagi. Ketiga, Nabi memilih rakan untuk berhijrah yang memperkuatkan azamnya. Nabi boleh lantik siapa-siapa saja di kalangan sahabat. 10 orang pun Nabi boleh arahkan untuk bersama dengan dia hijrah yang pertama. Tapi Nabi memilih Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bukan kuantiti tetapi kualiti yang diutamakan. Antara itu pengajaran kita untuk menjadikan hijrah kita ini berjaya dari sudut syakhsiah kita. Pertama, jangan risau pasal kuantiti. Aku ni mahal hijrah ataupun awal Muharram aku nak berubah, 10 benda ni aku kena buat. Buat secara berperingkat. Satu persatu ikut kemampuan. Kita tak berlawan dengan orang lain. Kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Nabi tunjukkan dalam pengajaran peristiwa hijrah. InsyaAllah. Jadi tidak ada jalan pintas untuk kita mendapat satu hijrah yang berkualiti. Ya. Mudah-mudahan terjawab soalan yang diajukan oleh Puan Ram Desaru kita. InsyaAllah. Jadi Doktor, kita beralih dengan Assalamualaikum ya Doktor. Ya. Daripada Puan Sal Rasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah penghijrahan hati lebih utama berbanding penghijrahan fizikal? Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Doktor. Terima kasih kepada da'i dan juga kepada yang bertanya. Subhanallah, soalan yang baik. Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam pelbagai kitab penulisannya, antaranya Ihya Ulumuddin, menyatakan hati itu adalah kerajaan bagi diri. Kerana itu segala perkara sebenarnya datang bermula daripada hati. Kita nak makan, hati, dia bermula dengan hati. Kita tak nak makan pun bermula dengan hati. Bukan kerana perut kembung masuk angin, tak, tapi kerana start dengan hati kita. Kita bersungguh untuk teruskan usaha, biarpun dah 2 jam kerja, orang lain dah berhenti, kita teruskan lagi. Bukan sebab kita power, tangan kita hebat, kaki kita kuat, kita boleh berdiri tegap, kita boleh berdiri lama, tapi kerana hati yang bermain bola dan sebagainya, menjadikan dia boleh tahan 90 minit, lari sana lari sini, ligan cari bola, kejar bola, bola kejar dia dan sebagainya. Dia bermula dengan hati. Lantaran itu benar penghijrahan hati ini, kenapa dia utama? Sebab dialah
tempat mula-mula hijrah itu nak berlaku. Dan yang keduanya, jangan pula kita abaikan ataupun alpakan, letak ke tepi kekuatan penghijrahan secara fizikal. Kerana cakap saja tak guna, cakap senang tapi buat itu susah. Sebab itu Nabi SAW menyatakan bahawa iman ini konsepnya dia bukan hanya percaya dalam hati je, aku yakin Allah, aku yakin Rasul, percaya malaikat. Tak, dia kena disebut. Manifestasi itu menerusi lisan, kena sebut. Sebut je lepas ke? Tak lepas. Dia kena buat dengan jawarih, anggota badan. Antaran itu, saya lebih suka untuk menyantuni soalan tadi dengan menyatakan rumusan bahawa benar penghijrahan itu bermula dengan hati. Dia sangat utama sebab kalau hijrah itu bertukar ke arah kebaikan tak ada dalam hati, jangan harap ada tindakan. Hati itu bermula, tapi jangan lupa dia kena bawa ke sini. Dan kemudian dia kena bawa dengan kemampuan yang ada pada anggota badan kita. Hijrah di hati seiring dengan lisan dan juga tindakan. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Baik, kita akan kupas berkaitan dengan topik kita hijrah hala tujuannya. Namun sebelum itu kita berhenti berat sebentar. Jangan ke mana-mana, teruskan ke kebersamaan kami. Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi, insyaAllah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, istimewa Ma'al Hijrah ataupun istimewa awal Muharram. Pada pagi ini sama-sama kita membincangkan topik berkaitan dengan hijrah hala tujuannya. Alhamdulillah, kepada sahabat-sahabat penonton kita yang sedang menyaksikan menerusi Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk tekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebarluaskan ilmu yang cukup mahal berkaitan dengan penghijrahan ini kepada seberapa ramai yang boleh. Mungkin kita tidak penting ataupun tidak memerlukan tajuk ini, namun mungkin ada sahabat-sahabat kita yang sedang dalam proses hijrah yang memerlukan kekuatan daripada sudut psikologi dan sebagainya, boleh untuk kita kongsikan. Mudah-mudahan mereka mendapat manfaatnya, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Doktor. Dengan meraihkan soalan daripada sahabat kita, daripada saudara Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi, semoga dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Soalan saya, bagaimanakah hijrah yang sering diimpikan oleh setiap individu dalam mengharungi kehidupan masa kini agar lebih baik dari yang lalu, sedangkan kadang-kadang ianya hanya berlaku perubahan pada separuh jalan sahaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Cara nak istiqamah ni, Doktor. Silakan. Terima kasih kepada da'i. Subhanallah, soalan yang baik. Terima kasih kepada yang bertanya. Untuk istiqamah agar tidak hijrah kita ini hangat-hangat teh ayam, awal-awal tahun ataupun sekejap lepas tu berhenti. Yang pertamanya adalah kalau dapat kita mulakan bila niat kita itu ikhlas, memang kita nak berubah. Aku ni ya Allah, bab ni memang aku kurang, aku ni yang ni tak buat aku, hak tu tak pernah aku cuba pun nak buat kebaikan tu. Yang ni ya Allah, kejahatan-kejahatan, keburukan, PL dan tabiat buruk ni masih ada. Macam mana nak buat? Yang pertamanya adalah saya mencadangkan agar kita memulakan untuk istiqamah dan tidak separuh jalan ini dengan cara bermula dengan yang paling asas ataupun paling sedikit. Cari apa-apa perubahan. Kalau yang nak kita ubah itu daripada sudut syakhsiah, cari sifat mahmudah yang kita rasa paling mudah untuk kita buat, yang paling dekat dengan hati kita. Contoh, kita adalah orang yang tidak berkira bab minum, belanja kawan dan sebagainya. Mulakan dengan yang itu. Kita jenis tak berkira sangat kalau tentang bab nak tumpangkan anak jiran naik kereta kita hantar ke sekolah sekali dengan anak kita. Mulakan dengan yang itu. Jangan mula terus berhijrah dengan benda-benda yang besar. Jangan terus pergi ketuk rumah jiran, Assalamualaikum, saya rumah sini saya nak ajak ke masjid. Janganlah begitu. Mulakan dengan yang sedikit, kerana sedikit inilah yang sebenarnya menentukan kejayaan yang lebih besar. Nabi SAW 3 tahun berdakwah di Mekah pun dipanggil sebagai dakwah sirriyah, bermula dengan kapasiti yang kecil, perjumpaan one to one, grup yang kecil yang paling dekat dengan orang yang dia dah biasa dan orang memang rapat dengan dia. Jadi kita mulakan buat sesuatu yang kita rasa mudah untuk kita buat. Jangan terus-terus ubah benda tabiat yang mungkin kalau ianya tak baik, wala'iyadzubillah, mungkin dah
20 tahun, 10 tahun kita buat benda tu, nak terus tukar, jam kita ataupun sakit kita, mungkin ada side effect yang lain, akhirnya kita boring, malaslah nak buat dan kita berhenti. Itu yang pertama, mulakan dengan yang sedikit. Nabi SAW menyatakan sebaik-baik pekerjaan ataupun sebaik-baik amalan adalah adwamuha wa in qalla, yang sifatnya berterusan walaupun yang dia buat tu pada orang ya Allah kecil sangat, tak ada benda lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada firman Allah Subhanahu wa taala, kita ambil sedikit i'tibar ringkas, rujuk pada ayat 218 dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu walladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajahadu fi sabilillah, dan orang ini berusaha betul-betul di jalan Allah kerana Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka inilah orang yang terbukti, orang macam inilah yang benar-benar mengharapkan rahmat Allah. Apa makna rahmat? Belas kasihan, simpati, kesian, ataupun rasa benar-benar diiringi dengan bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Allah juga Maha sifatnya itu Rahim, sangat mengasihani. Daripada ayat ini memberikan pengajaran kepada kita bahawa nak jadikan hijrah kita itu tidak separuh jalan, yang pertamanya adalah kita kena sentiasa memohon belas kesian pada Allah. Jangan ada hari atau ada minggu yang aku minggu ni hebat kah? Tak tinggal aku solat sunat duha. Boleh tahan aku ni. Jangan bawa kredit tu kepada diri kita. Kita pulangkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah, ya Allah, syukur padamu ya Allah, Kau bagi aku peluang dapat solat sunat duha banyak dalam minggu ni. Banyak aku dapat dalam bulan ni. Aku pohon rahmatmu ya Allah, jadikan aku untuk istiqamah. Apa-apa kejayaan kita, sandarkan kepada rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, baru kita tidak rasa sombong. Antara benda yang menjadikan sekerat jalan ni adalah bila kita ada rasa dalam diri kita yang kita ni menunjuk pada orang. Riak itu dilarang, sifat mazmumah. Riak ini adalah benda yang dia tak zahirkan pun. Dalam hati dia, kalau dia rasa dia tu macam best ya, aku lebih lagi daripada dia, aku lebih pandai, aku lebih tahu dan sebagainya, ni dalam hati dia ni, dia tak tunjukkan pun, itu dah dipanggil riak. Kalau dia zahirkan, dia panggil orang tu memang akulah yang paling hebat dan sebagainya, itu baru nama takabur. Jadi bila ada riak, walaupun dia tak zahirkan, obatilah hati kita ini supaya dia membantu kita untuk terus committed dan konsisten, insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi yang sedikit itu tetapi berkualiti ataupun berterusan, itu lebih baik. Ya, seperti mana dikongsikan oleh yang ada Ustaz daripada lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah mudah-mudahan memberikan satu manfaat dan juga satu panduan untuk kita terus istiqamah dalam penghijrahan kita. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah Islam sangat menuntut umatnya untuk berubah, iaitu berubah dari yang tidak baik kepada yang lebih baik, malah lebih baik lagi? Dan adakah itu yang disebut sebagai satu penghijrahan? Apakah ini juga yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu perubahan dari kegelapan kepada cahaya keimanan? Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan. Terima kasih pada Da'i Luqman. Terima kasih juga pada yang bertanya. Subhanallah, soalan yang baik. Benar, hijrah ini artinya berubah dan beranjak dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari satu keadaan kepada keadaan yang baik. Daripada keadaan yang baik turun jadi keadaan yang kurang baik, itu tidak dinamakan sebagai hijrah. Itu dipanggil sebagai hurub, artinya melarikan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan contoh yang mudah lah. Sebelum ini contohnya, orang tu dia solat, tapi tiba-tiba sampai satu peringkat dia kata, aku dah 10 tahun solat tak jadi apa pun, tak kaya-kaya pun, lalu dia berhenti. Maka itu tidak dipanggil sebagai perubahan. Itu dipanggil sebagai suatu perkara yang merujuk kepada menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Ataupun contoh dulu tutup aurat, lepas pada tu tak nak buka je lah aurat dan sebagainya, tak ada apa beza pun, saya rasa lebih bebas begini. Subhanallah, ini bukan hijrah, kerana dia berubah daripada keadaan baik kepada yang lebih bawah kurang baik. Hijrah ini
apa saja yang boleh membawa kita dekat dan meningkat martabat dan maqam kita pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu memang dituntut oleh Islam untuk berubah daripada keadaan yang kurang baik kepada baik, malah baik itu kepada yang lebih baik, baru disebut sebagai hijrah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, kalau kita perhatikan, Nabi tidak ada isu untuk menahan segala macian, cacian, kejian daripada orang Quraisy Makkah 13 tahun di Makkah. Dan Nabi SAW juga tidak pernah merungut minta pada Allah, dah tak nak Makkah, ya Allah bagi tempat lain. Tak. Tetapi atas perintah Allah barulah hijrah ke Madinah. Bukan 3 tahun, bukan 6 tahun, bukan 5 tahun, tapi selepas tempoh yang lama, 13 tahun, bahawa penghijrahan itu berlaku. Lantaran itu, apabila seseorang nak berhijrahkan diri dia, sebenarnya dia mencari cahaya. Dan inilah apa yang dinyatakan bahawa berubah tu daripada kegelapan, zulumat, kepada nur, kepada cahaya. Cahaya ini tidak hanya suatu yang sifatnya fizikal, kita dapat cahaya pada waktu siang daripada matahari dan sebagainya. Tetapi maksud cahaya di sini adalah laluan itu ditunjukkan oleh Allah. Kalau kita bekerja, orang menggunakan istilah laluan kerjaya ataupun career path. Bagi orang yang mengusahakan suatu perkara, dia gunakan ayat contohnya begin with the end in mind. Nak mulakan sesuatu dengan kepala kita ni, kita dah tahu dah kita nak berhenti kat mana, kita bawa kereta RNR mana kita nak berhenti, RNR mana kita tak nak berhenti, kita nak sampai kat mana, pukul berapa dan sebagainya. Maka itulah maksud cahaya. Artinya adalah benda tu walaupun belum berlaku, tapi seolah-olah dah terang dah dalam fikiran kita. Jadi untuk menjadikan ini dalam hijrah kita, pertamanya saya sangat-sangat mencadangkan, malah saya mula untuk menasihati diri saya ini terlebih dahulu dan berkongsi yang sama kepada semua pengikut setia Tanyalah Ustaz TV3 dan TV9, iaitu dalam kita nak menjadikan hijrah kita ini bercahaya, yang pertamanya adalah kita sentiasa mengikut panduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keduanya contoh tauladan yang ditunjukkan oleh Nabi. Berubah, semua orang boleh berubah. Berubah tempat duduk pun berubah juga. Tapi perubahan yang kita nak adalah berubah seperti mana yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ramai-ramai nabi, nabi yang antara yang paling banyak Allah arahkan berhijrah adalah Nabi Ibrahim AS. Daripada Baghdad, daripada bumi Iraq, kawasan ketamadunan Mesopotamia, diarahkan untuk berhijrah ke Mesir. Mesir diarahkan berhijrah ke Palestin. Palestin diarahkan berhijrah pula ke Mekah, ke tanah Hijaz dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim AS walaupun kena pergi seorang, walaupun kena tinggalkan isteri di situ dan anak yang baru lahir, contohnya Nabi Ismail AS, dia tidak anggap itu sebagai satu benda yang gelap dalam diri dia. Setengah orang bila di posting ataupun dihantar bertugas tempat yang jauh, biar aku tak ada dapat rasa kodok mak aku, pak aku dah tak jumpa dah, dah menangis akan jumpa isteri suami dan sebagainya. Pada dia itu satu kegelapan. Tetapi hijrah dalam agama adalah dia membawa kita kepada cahaya, melihat sesuatu itu dengan mata kaca dan penilaian bahawa Allah lebih mengetahui segala-galanya. So itulah yang menjadikan laluan kita itu cerah, seumpama disuluh dengan lampu dan cahaya sepanjang jalan ke arah perubahan tersebut, insya-Allah. Jadi hijrah ini juga perlu disulami dengan ada rasa sifat redha itu di atas apa yang Allah SWT tentukan. Juga sudah semestinya ada hikmah di penghujung matlamat hijrah kita gitu, insya-Allah. Jadi doktor, kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada Mak Etun. Assalamualaikum Ustaz Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika seseorang ingin berhijrah, pasti datang bersamanya ujian. Terkadang pelik, waktu lara hidup cantik je, bila baru nak berhijrah ke arah kebaikan, pelbagai ujian yang datang. Mengapa begitu Ustaz? # biar tahu jangan keliru. Terima kasih Ustaz. Silakan doktor. Subhanallah. Terima kasih dan Ilman. Soalan yang sangat baik dan benar. Ini adalah merupakan satu daripada warna-warna dalam kehidupan. Cuba kita lihat dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-45. Potongannya surah Al-Kahfi sunat. Nabi sarankan dan gesa kita untuk menyantuninya bermula malam Jumaat dan sepanjang hari Jumaat dan sebagainya. Nabi menyatakan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya
wal baqiyatus solihat dan sebagainya hingga akhir ayat. Yang bermakna harta benda, kemewahan yang kita ada, kelebihan dan anak-anak adalah merupakan perhiasan hidup dunia. Jadi, bila disebutkan pertamanya adalah kita ini jangan fikir pasal ujian saja. Dalam kehidupan kita, apa juga kerja kita, apa saja yang kita usahakan, bagaimana kita punya household incomes berbeza dengan orang lain, kapasiti kita dengan orang lain. Kita kerja 8 jam dapat begini saja. Orang lain mungkin kerja depan laptop, depan handphone saja, tapi berkali-kali ganda dapat daripada kita. Mungkin itu contoh yang kita nak bagi. Tapi yang pertamanya adalah kita kena yakin bahawa kita ini dah diberikan pelbagai bentuk perhiasan di dunia. Artinya tools, kita punya kit, kita punya peralatan untuk berusaha dan sebagainya itu ada. Tetapi dalam masa yang sama, dalam surah Al-Kahfi juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dan memperumpamakan kehidupan ini umpama bumi yang ditimpa dengan air hujan. Iaitu yang pertamanya adalah bila bumi ini kena hujan, dia basah. Kemudian dia tumbuh, ada yang tak jadi, benih itu diterbangkan oleh angin dan sebagainya. Jadi konsep begitu dalam surah Al-Kahfi menunjukkan pertama, nama je hidup memang ada ujian. Memang akan ada ujian. Perkataan fitnah di dalam Al-Quran diulang sebut sekitar 32 kali dalam Al-Quranul Karim. Dan 32 kali ini fitnah membawa maksud bukan fitnah yang kita faham, tapi maksud fitnah ni adalah ujian. Lantaran itu first kali letakkan dalam minda kita bahawa ujian ni aku berubah ke aku tak berubah ke, ujian tetap ada. Jangan kata aku tak naklah berubah pada kebaikan, kalau ubah kebaikan nanti mesti akan ada ujian yang teruk aku tak larat. Tak. Ujian ini kita berubah tak berubah tetap akan ada, kerana ia namanya kehidupan. Lantas berhijrahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Jadi ujian itu sudah semestinya wajib bagi setiap orang. Kalau siapa yang tak ditimpa dengan ujian itu, maksudnya ada something wrong somewhere. Jadi sudah betul sekalian, Doktor, terima kasih di atas jawapan tersebut. Baiklah, kita akan bakal berkaitan dengan hijrah hala tujunya. Dan sebelum itu kita berhenti berehat sebentar. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu yang rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru istimewa awal Muharram pada pagi ini. Sama-sama kita bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Ervino Johari. Kita membincangkan topik berkaitan dengan hijrah hala tujunya. InsyaAllah sudah banyak perkara-perkara ataupun intipati-intipati kita sudah pun kupas di sebalik tajuk kita yang kita bincangkan pada pagi ini. Sudah semestinya banyak lagi soalan yang kita akan raikan untuk kita ajukan kepada yang berbahagia doktor untuk sama-sama kita dapatkan jawapannya. Dan soalan berikutnya daripada Puan Nur Asikin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pintu hidayah sentiasa terbuka luas pada orang yang ingin berhijrah kembali ke jalan Allah. Soalan saya, ada orang yang Allah telah berikan hidayah padanya. Bila dilihat pada awal penghijrahannya, nampak seperti benar-benar hendak berubah ke arah kebaikan. Tetapi bila tiba pertengahan, dia mula hendak kembali kepada perangai lamanya, sehinggalah di akhirnya dia mengingkari segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapakah ini berlaku? Adakah ianya kerana hatinya belum terbuka untuk berhijrah ke jalan kebenaran? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. #biar tahu jangan keliru. Tambah sikit Doktor. Ada orang berkata, mempersoalkan berkaitan dengan tak boleh nak hijrah sebab tak sampai apa seru dan sebagainya. Bagaimana Doktor? Silakan. Baik, terima kasih kepada Da'i. Terima kasih juga pada yang bertanya soalan yang baik. Subhanallah. Saya cuba menyantuni soalan ini dengan membawa kepada realiti dan pengalaman yang pernah saya lalui ketika dalam proses mengislamkan mat-mat soleh dan minah-minah solehah ketika bertugas di luar negara dahulu. Iaitu, tidak salah kalau sekiranya seseorang itu nampak hebat, dia nak masuk Islam dan sebagainya, ramai begitu. Pertamanya adalah kerana menerusi rasa intrik, rasa ingin tahu terhadap isi kandungan Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu menjadi pembuka untuk dia menerima Islam.
Tetapi dalam masa yang sama, kita kena ingat bahawa bila sampai separuh jalan ke apa ke, bukan tak ada yang kembali semula kepada cara yang lama, hatta bukan saja di kalangan mu'allaf, tapi orang yang dah lama bersama dengan agama Islam. Soalnya kenapa? Jangan pada fikir saya, kita hanya meletakkan kesalahan kepada orang tadi yang tidak boleh nak menetapkan hati dan pendirian. Ada banyak kes-kes yang berlaku di mana seseorang itu sampai sekerat jalan kemudian patah balik dan sebagainya hanya semata-mata kerana salah memilih rakan dan salah menempatkan diri di dalam persekitaran yang tidak bermotivasi dan tidak membantu dia. Kerana itu pentingnya kesilapan dan kesalahan bukan pada orang tadi sahaja, tetapi juga pada komuniti, masyarakat, kejiranan, rakan-rakan yang tidak membantu untuk memberikan input, dapatan dan sokongan bila diperlukan. Bukan sedikit jumlahnya orang yang rasa penat, dia rasa dia rasa boring untuk terus buat baik sebab mula-mula saja dia diraikan, lepas tu orang dah tak pandang dah. Jadi pada dia satu benda yang sangat-sangat berkurang pada diri dia. Kalau orang tu contohnya dia nak berubah, dia orang yang sifatnya cenderung kepada visual, maka dia nak lihat yang orang tu nampak apa yang dia buat. Dari satu konsep, tak salah kalau kita berubah, dulu jarang pergi masjid, sekarang kita pergi masjid, kita pula pergi duduk soh depan, dekat tengah untuk orang nampak, tak salah. Kerana pada fikir saya, tunjuk dengan menunjuk-nunjuk dia adalah dua benda yang berlainan. Tunjuk macam yang Ami sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Nabi tunjuk solat, bukan bermakna Nabi ada niat lain nak menunjuk-nunjuk. Tapi kalau menunjuk-nunjuk, itu ia silap. Lantas kita kena juga letakkan bebanan tanggungjawab tu pada diri kita. Kalau sekiranya ada mana-mana ahli dalam masyarakat kita, saudara se-Islam kita, ada saudara baru kita berubah balik semula, bukan saja kerana mereka ini tak kuat dalaman, tetapi juga kerana kurangnya support ataupun bantuan yang diberikan oleh orang sekeliling. Jadi bukan isu hati belum terbuka. Hati kita ini subhanallah sifatnya dalam bahasa Arab disebut sebagai qalbun, qaf lam ba, yang membawa makna bolak-balik, bertukar. Dia sentiasa bergerak, kejap naik atas, kejap tepi, kanan, bawah, berubah saja, maka itulah sifatnya hati. Lantas kalau orang berubah ni, hari ni dia suka pada Da'i Luqman, besok dia tak suka, biasa. What to do biasa. Kita tak boleh nak jadikan semua orang suka pada kita satu, sebab itu hati orang. Ya Allah, 10 tahun dia tak bertegur, dia punya benci, tapi sekarang jadi BFF. Masya Allah. Ataupun FTJ. Apa tu Ustaz? Friends Still Jannah. Masya Allah. Hashtag yang baru kan. Jadi itulah pada soal saya, dia bukan soal hati, tapi soal support system yang kena ada. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua menjadi FTJ, Friend to Jannah, insyaAllah. Jadi sebelum sekalian menonton jawab soalan tersebut, kita beralih dengan soalan berikutnya insyaAllah daripada Mas Niza. Assalamualaikum kepada Ustaz, Da'i dan seluruh warga serta kru-kru produksi channel Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, bolehkah berhijrah kerana manusia agar dihormati dan disayangi, bukan berhijrah kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Dan soalan kedua, apakah cabaran dan rintangan bagi mereka yang mahu bertekad mengubah diri atau berhijrah ke arah kebaikan? Terima kasih Ustaz atas perkongsian ilmu. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Baik. Saya jawab secara ringkas, tapi jangan berhenti di situ. Tentang soalan yang perenggan yang pertama itu, bolehkah berhijrah kerana manusia? Saya jawab begini. Memang banyak situasi berlaku penghijrahan ke arah kebaikan. Malah pemelukan ke dalam agama Islam pun semuanya bermula dengan faktor manusia. Dia suka kepada seseorang, sama ada suka tu kerana cinta, ataupun suka tu kerana dia admire, ataupun kerana dia melihat dia suka dan tenang hati dia kerana cara dan sikap orang Islam yang dia nampak bukti itu ada. Tetapi atas apa segalanya, bila dia nak berubah itu, maka kita bawa dia untuk dia menuturkan di testimonial of faith, 2 kalimah syahadah, agar menunjukkan pada dia bahawa ya, tidak salah menjadikan sebab dia suka kepada seseorang, dia suka pada satu tempat, dia minat pada satu aktiviti, menjadikan hatinya itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala,
tetapi ia hanyalah merupakan satu sebab ataupun faktor. Bawa kepada dua kalimah syahadah, kita nak tunjukkan pada dia bahawa sebenarnya yang kamu berhijrah itu memang kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekarang ini kamu nampak manusia sebab dia ada depan kamu. Dia adalah the living and walking example, hari-hari kita nampak. Tapi kita kena ingat, yang menjadikan seseorang itu yang kamu ikut, kamu suka dia jadi baik, adalah datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita raikan pandangan orang kata untuk dihormati, disayangi, dihijrah kerana manusia. Di peringkat awal boleh, tapi akhirnya kita kena bawa supaya dia mengagumi dan juga membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Diikut ataupun istilah taklid, macam kita dulu, kita berdoa tangan letak begini ke, kita renggang ke, atas ke, bawah ke, sebab kita lihat orang. Jadi kita taklid secara ikutan. Kita rukuk tengok orang macam mana rukuk, sujud dan sebagainya. Tapi selepas itu kita kena bina keilmuan kita sendiri ke arah itu. Yang kedua, cabaran dan rintangan bagi mereka yang nak bertekad mengubah diri, subhanallah, ianya terlalu besar. Lantaran itu kita katakan tap ataupun usahakan yang mana yang sifatnya itu kecil dan juga yang kita biasa ataupun familiar dengan dia. Apakah cabaran dan rintangan ataupun ujian? Dia berbeza-beza ikut rezeki seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala beri. Zaman Nabi berhijrah, ada sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah hanya semata-mata kerana dia jatuh cinta dengan seorang wanita Ansar. Lantas motivasinya untuk berhijrah itu adalah kerana wanita ataupun kerana nak dapat apa yang dia nak. Daripada sudut itu, hijrahnya juga berpahala. Dia dapat apa yang dia nak dengan syarat akhirnya membawa dia untuk mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas kita ini, apa saja yang kita nak sebutkan, subhanallah, cabaran dan rintangan ini terlalu besar. Antaranya bagi orang, saya ada berurusan dan juga cuba tengok ada seorang sahabat, saudara baru kita, kerja, subhanallah, dia kerja satu hari dalam 14-15 jam. Saya 16 jam kadang-kadang, 2 shift da'i sebab nak mencari duit dan sebagainya. Baru masuk Islam, masih lagi duduk dengan kedua ibu bapanya yang bukan Islam. Cabarannya pertama adalah ibu dan ayahnya dan juga adik-beradik dan sebagainya tak berapa suka. Bila tak berapa suka, maka akan timbul isu-isu ataupun sentimen. Cabarannya lebih kepada benda-benda yang mencuit hati ataupun yang menyocok perasaan ataupun yang menjadikan jiwanya itu, dia boleh bekerja 2 shift satu hari, tetapi yang paling dia sedih dan juga paling dia tak tahan adalah kalau sekiranya cabaran dan ujian itu datang daripada orang yang paling rapat dengan dia. Kerana itu, bagi kita masyarakat Muslim, kita bantu rakan-rakan kita yang nak berubah ke arah kebaikan, yang nak berubah ke arah Islam ini. Pertamanya adalah kita kena ingat, kita kena membantu mereka ya berdasarkan kemampuan, tapi seolah-olah kita kena anggap dia itu saudara kita. Sebab itulah kalau kita lihat dalam asnaf zakat pun, maka orang-orang golongan mu'allaf ini perlu diberikan bantuan agar mereka rasa, oh, ramai rupanya saudara se-Islam aku. Lebih daripada itu, subhanallah, Allah yang berkuasa. Allah jaga langit dan juga bumi. Allah susun atur. Jadi segala bentuk cabaran yang kita boleh fikir dan kita tak mampu nak jangka, kalau Allah nak bagi, itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah takkan uji kita lebih daripada apa yang kita tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu akbar. Jadi tak salah sebenarnya untuk kita berhijrah kerana manusiawi ataupun duniawi, namun jadikan ia sebagai tangga untuk menuju penghijrahan ke arah ilahi. InsyaAllah mudah-mudahan dengan terjawab soalan tersebut cukup untuk kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jadi sudah betul sekalian, kita akan sambung perbincangan kita sebentar sekali lagi di TV9. Dan kemana teruskan kekal bersama kami. Tanyalah Ustaz biar tahu yang keliru. Kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru pada pagi ini, istimewa awal Muharram, dengan tema sambutan Ma'al Hijrah pada tahun ini, perpaduan teras Malaysia Madani. Sama-sama kita bincangkan topik berkaitan dengan hijrah hala tujunya bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil
Ustaz Dr. Muhammad Ervino Johari kita. Alhamdulillah dalam tempoh masa lebih kurang 1 jam 30 minit yang lepas, kita sudah pun memperhalusi apakah sebenarnya intipati di sebalik tajuk kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi dengan meraihkan soalan para sahabat kita yang berikutnya daripada Kak Yat, daripada Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimana untuk kita menjaga hati agar tidak sombong setelah merasakan diri telah berubah? Dan soalan kedua, apakah itu sebenarnya hati kita masih ada titik hitam? Mohon pencerahan dari Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Silakan. Terima kasih kepada Da'i, terima kasih kepada yang bertanya. Subhanallah, soalan yang baik. Untuk menjadikan agar diri kita tidak sombong, pertamanya adalah untuk kita sentiasa merasakan bahawa diri kita ini diri yang punya banyak kekurangan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, untuk tidak sombong, kita kena sentiasa meletakkan diri kita di dalam komuniti. We need to be in congregation. Kita perlu untuk sentiasa bermasyarakat, jangan duduk seorang lama sangat. Kalau duduk seorang lama sangat ataupun buat satu perkara itu hanya kerana diri kita sahaja, memang akan timbul rasa bahawa kita lebih baik daripada orang. Ketiga, apa-apa saja kejayaan yang kita capai, kita cuba lihat, cuba cari, rupa-rupanya ada banyak lagi kejayaan lebih hebat lagi orang boleh dapat. Saya dapat 7A straight, rupanya ramai lagi 8A. Saya 9A, ramai lagi 11A dan sebagainya. Sentiasa lihat pencapaian kita dengan orang yang lebih lagi tinggi daripada kita, yang lebih hebat, yang lebih banyak contoh. Yang keempat, jangan malu untuk bertanya, kerana sombong ini dia bermula dengan orang tak nak tanya, maka dia menjadikan dirinya itu rasa dia cukup. Yang kelima, elakkan diri sombong. Jangan rasa ni bila kita berubah, dengan cara bagaimana? Kita kena banyak mendengar. Kadang-kadang ada orang bila berubah kan Da'i, dia nak terus cepat menyampaikan, dan kadang-kadang pula suasana membantu dan mengarahkan dia untuk banyak bercakap, untuk menyampaikan, bagi tips dan panduan. Pada fikir saya, benda itu bukan tidak bagus. Bagus bagi orang yang berubah untuk dia kongsikan, tapi yang lebih bagus lagi adalah berikan masa kepada dia untuk menggarap, mendapatkan, menuntut ilmu dan juga maklumat. Dia kena lebih banyak mendengar. Kita tengok dalam Al-Quranul Karim, potongan ayat dalam Al-Quran pada ayat yang ke-35, 36 cerita bagaimana Iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam AS dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan aba wastakbara, dia enggan, dia tak nak dengar apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kan, dan kemudian istakbara, dahlah dia tak nak dengar, tak nak patuh, dia membanggakan diri. Kerana itu cara nak buang rasa sombong dalam diri kita, dalam apa juga kebaikan yang kita juarai ataupun yang kita champion, adalah dengan kita sentiasa jadikan diri kita dan telinga kita suka menerima dan mendengar daripada orang lain. Barulah kita boleh hapuskan blok-blok intelektual yang ada dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah ini sebenarnya tanda bahawa hati kita masih ada titik hitam? Subhanallah, kalau kita lihat tulisan para ulama terdahulu menyatakan bahawa hati kita ini dia umpama sekeping cermin. Cermin muka, cermin untuk badan dan sebagainya. Cermin ini setiap pagi bersih, kita bawa keluar rumah, kita letak tepi jalan. Petang nanti baru kita ambil balik. Jadi bila sampai petang tu, tadi bersih, dah terlalu banyak debu yang ada di situ. Jadi bila sampai kat situ, tugas kita bawa balik cermin tu, kita lap, kita basahkan, kita bersih, kita keringkan. Basah saja, basuh, nanti dia akan mudah melekat kekotoran. Macam kita basuh kereta, kena cepat lap, kalau tak nanti berdebu balik semula. Kita lap balik semula, dan kemudian hati ini kena diletakkan lagi, display juga kat luar, dan begitulah setiap hari. Maknanya apa? Mudah untuk pada hati kita ini melekat perkara-perkara pelbagai yang baik dan juga tidak baik. Antara itu dalam Al-Quran, kedudukan hati ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan potensi kita sebagai hamba Allah untuk menuju kepada Allah, kehebatan manusia nak buat baik, Allah akan letakkan hati itu di kedudukan yang terakhir. Rujuk dalam An-Nahl 78, Al-Isra 36, surah Al-Mulk yang kita baca pada setiap malam ayat 23, surah As-Sajdah yang kita baca pada hari Jumaat solat subuh rakaat pertama pada ayat yang ke-9. Semuanya Allah sebut wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah jadikan untuk kamu pertamanya berperanannya pendengaran, kemudian penglihatan, last sekali hati. Antara sebab ringkas kenapa hati Allah letakkan last sekali,
Sebab hati ni jadi filter, dia jadi penapis. Penapis ni dia umpama lilin, membakar diri untuk orang lain. Dia tapis semua yang kotor lah, semua yang berwarna dan bau apa semua tu dia tapis agar kita dapat air yang bersih contohnya. Lantas itulah peranan hati, supaya tak semua yang dia dengar itu dia kena simpan lama, dia kena bersihkan. Tak semua yang dia tengok itu dia biar kekal kat sini bersarang, dia kena bersihkan. Tapi kalau benda yang dia dengar, benda yang dilihat adalah benda yang baik, dia kena pastikan benda tu kekal. Barulah dapat mengurangkan titik-titik hitam yang ada pada hati kita. Titik hitam ni tidaklah fizikal, tapi secara metaforanya begitulah. Dia boleh menutup hati, cover semua. Akhirnya hati tu dah tak nak dan tak suka terima benda-benda yang baik. Insya-Allah. Jadi saya pernah terbaca satu buku, doktor, iaitu buku How to be a Good Speaker. Bagaimana untuk menjadi seorang pengucapan yang terbaik. Teknik yang pertama adalah to be a good listener. Good listener. Untuk menjadi seorang pendengar yang terbaik terlebih dahulu. Itu satu benda yang dikaji oleh orang-orang barat. Sedang betul sekalian. Jadi kita perlu menjadi seorang pendengar yang baik sebelum kita nak berhijrah ke arah yang lebih baik, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan tersebut daripada Kak Yat. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Sirna. Assalamualaikum Ustaz Dr. Muhammad Irfan Johari dan Lukman dan penonton setia tanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kita melihat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu asbab untuk kita berubah atau berhijrah dan berada pada tahap yang lebih baik? Dan soalan kedua, apabila melakukan penghijrahan mesti ada pengorbanan. Bagaimana untuk istiqamah kerana ujian yang datang pastinya hebat? Mohon penjelasan. Terima kasih. Silakan doktor. Terima kasih dari Ruman. Subhanallah, kedua-dua soalan yang syarat sebenarnya untuk kita santuni dan dia datang daripada banyak angle. Saya melihat begini. Yang pertama, kita kena melihat ujian daripada Allah ini sebagai sebab untuk berubah. Menerusi, kita kena rasa. Kita kena ada feel the emotion. Kita kena ada rasa menjiwai sesuatu itu. Makan, contohnya bila kita makan nasi ke apa dan sebagainya kan, dia kunyah dengan rasa dia suatu aktiviti yang lain. Makan saja kenyang. Rasa macam mana tadi? Bolehlah. Tapi jenis orang yang rasa tu, bila dia nak masuk suap ke mulut dia dah bayang dah. Ni kalau nasi lemak ni halba dia cukup tak? Dia punya daun pandan dia ada tak? Santan dia ni santan yang betul ke, santan yang fake ke, yang dah cukup ke tak sebagainya. Dan sebagainya. Ni beras dia guna beras yang jenis bagaimana? Dan semua itu ada. Jadi bila kita nak jadikan diri kita bila lihat ujian, subhanallah, mana ada ujian yang tidak menyebabkan hati kita gundah. Perkara-perkara ini sebab itu disebut dalam Al-Quran dan juga dalam bahasa Arab disebut sebagai musibah. Perkataan musibah dalam bahasa Arab adalah benda yang kena ataupun perkara yang menyentuh atau kena. Kenapa? Kena hati. Jadi ujian ini benda yang akan menjadikan hati kita gusar, hati kita sedih, hati kita gundah, hati kita risau, kita jadi nervous, ada rasa anxiety dan sebagainya. Itu semua ada. Tapi apa yang boleh menjadikan kita rasa tenang dan juga kita bawa ujian ni menjadikan, bila ujian ni aku kena buat lebih banyak kebaikan lah, bukan lebih menjauhi Allah, adalah dengan kita rasa dan menjiwai ujian tadi. Ini contoh tinggi, tapi tidak mustahil untuk kita buat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia dituhmah, dicaci dan juga dibaling batu oleh penduduk-penduduk Taif, datang daripada saudara maranya, malaikat turun untuk menyatakan bahawa sebut je apa nak, kalau nak diangkatkan gunung hempap kat dia orang pun boleh. Tapi antara doa yang Nabi sebut adalah bila Nabi dihina, dipukul, dicerca dan sebagainya, Baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sepotong hadis sahih, laqad udhiya Musa bi akthara min hadha fasabara. Yang bermakna sesungguhnya yang aku rasa teruk sakit, ujian penat sangat ni, yang berdarah sana, yang sakit sini, yang ditolak, yang orang smack kita depan muka kita ni, hentam kita balik, contohnya menolak dakwah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, saudaraku Nabi Musa alaihissalam, kekandaku, telah uzia, diseksa, disakiti bi aktsara min hadza, lebih banyak dan lebih teruk daripada ini, fasabara, tapi dia bersabar. Artinya adalah
Nabi tunjukkan bahawa dia kena lebih banyak bersabar. The moment kita sabar, tahan respon kita, insya-Allah itu jadi sebab untuk kita berubah kepada kebaikan. Insya-Allah. Isbir ataupun bersabarlah dengan ujian yang Allah SWT datangkan. Sudah semestinya ada hikmah yang terlalu besar untuk kita sama-sama hadami bersama, insya-Allah. Jadi sidang tu sekalian, banyak lagi kita akan buatkan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, hijrah hala tujunya. Namun kita berhenti berehat untuk sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan ke bersama dengan kami. Tanya Ustaz biar tahu yang keliru kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini, membincangkan topik berkaitan dengan hijrah hala tujunya bersempena dengan istimewa awal Muharram 1445 Hijrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa seribu satu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga diberikan semangat yang baru untuk menghijrahkan diri kita setiap hari, insya-Allah. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar, tadi kita menerima dua soalan daripada Sirna. Alhamdulillah, soalan pertama sudah pun diulas oleh yang berbahagia Dr. Ervino kita. Kita nak beralih ke soalan yang kedua berkaitan dengan cara istiqamah dengan ujian yang dihadapi, Doktor. Terima kasih kepada Dai. Saya mohon untuk sambung sedikit yang kedua tadi. Bila dia kata bila hijrah mesti ada pengorbanan. Benar, the concept is nothing's free in this world. Tak ada benda yang percuma sebenarnya dalam dunia ini. Apa yang kita ambil, apa yang kita dapat, there's always a catch. Dia mesti ada benda di sebaliknya. Lantas cara untuk istiqamah dengan ujian-ujian yang datang, pertamanya, terimalah hidup kita seadanya. Kalau kita jenis kerja yang tak jumpa orang, satu, duduk malam, shift malam dan sebagainya, jangan bandingkan kita dengan orang yang shift biasa. Kita kena cari kekuatan kita dengan rakan-rakan yang memang kerja sama jenis dengan kita. Sukarnya kita untuk mencari setitik rezeki, kita kena bandingkan dengan orang yang sama dengan kita ataupun yang lebih kurang. Selagi mana kita cari yang lebih tinggi daripada kita, maka kita tidak akan dapat menerima hidup kita seadanya. Kedua, kita perlu menjadi diri kita ini orang yang fokus. Konsep fokus ini adalah untuk terus patuh, tunduk dan laksanakan. Macam kita khusyuk di dalam solat. Lantaran itu untuk istiqamah, bagaimana kok ala kata ke badan kita, kepala kita, badan kita gatal sangat ke, ataupun handphone kita berbunyi ke apa ke, ataupun orang panggil tengah solat, maka kita fokus pada solat. Usahakan yang sebegitu, dia juga akan dapat meningkatkan istiqamah. Yang ketiganya, perlu ada set minda yang positif. Bukanlah bermaksud langsung tak boleh sedih, tak boleh nangis, tak boleh, tidak. Nangis, ketawa, semuanya mesti ada. Tetapi maksud positifnya adalah kita sentiasa melihat hikmah atau wisdom, kebaikan yang ada di sebalik. Kalaupun kita tak jumpa, ujian ni berlaku pada aku ni, aku tak nampak apa kebaikan tu aku. Di situ sandarkan semuanya kepada Allah. Allah lebih tahu. Mungkin ilmu aku tak ada apa sangat, sikit je memang aku takkan tahu. Mungkin sampai sudah pun Allah takkan tunjukkan pada aku apa hikmah dia, tapi aku yakin itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, jangan lupa, jangan rasa kita ini hebat sangat, macam best je, tak. Keempat, untuk istiqamah, cari bantuan. Kalau rasa sangkut, rasa goyang angin, rasa kuat sangat dan sebagainya, jangan malu untuk bertanya, jangan malu untuk mencari panduan dan juga bantuan, jangan malu untuk meraih dan juga menagih sokongan daripada orang lain dalam apa bentuk sekalipun. Yang kelima adalah sentiasalah berperasaan bahawa apa juga ujian datang 2 minggu lepas, semalam, ni lagi 3 hari, dia bukanlah ujian terbesar dalam hidup kita. Sentiasa ada rasa, oh ni sikit ni, kot nanti Allah akan uji lagi lain. Oh ni sedih, tapi sedih ni kot nanti Allah akan uji sedih yang lain. Ini Allah bagi kelebihan ni, ada banyak dan sebagainya, tapi kena ingat ini tak adalah, mungkin ada lagi yang lain Allah bagi. Jadi itu akan menjadikan kita sentiasa rasa bahawa the best is yet to come. Benda yang hebat, sama ada yang positif ataupun yang ujian yang negatif, ini belum lagi ni. Jadi berpadalah dengan bergembira, berpadalah dengan bersedih dan sebagainya. Dan akhirnya untuk istiqamah, apa juga ujian, jadikannya sebagai satu peluang. Ambil dia, apa-apa yang benda yang kita rasa tak suka, kita rasa sedih, jadikan dia sebagai satu peluang untuk kita berubah kepada kebaikan. Kalau kita tidak diuji begini, contohnya kalau kereta kita tak rosak dekat tempat ni, kita tak kenal pun rupanya ada 3-4 orang foreman
yang dalam bahasa biasanya kita sebut pomen ataupun mekanik yang ada. Kalau sekiranya kita tak berhenti di sini, kita tak tahu pun rupanya ada saudara mara kita bau bacang pun yang duduk di sini. Always fikir kepada peluang untuk kenal orang, peluang untuk kenal tempat. Kalaulah tak jam jalan sini ni, kita tak tahu pun dan tak lalu pun jalan ke dalam ni untuk pergi ke kenduri kahwin, dapat kita singgah makan durian dan sebagainya. So sentiasa melihat dari sudut yang sebegitulah, insya-Allah. Melihat ataupun mengalih pandangan daripada sudut negatif tu, kita lihat kepada benda positif. So semestinya kita menerima ataupun kita menemui hikmah di sebalik ujian datang. Insya-Allah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Nurul Hidayah Saifuddin. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagaimanakah hijrah di zaman moden ini? Adakah hijrah di era digital adalah peralihan serta perubahan cara berfikir dan penggunaan media manual kepada teknologi digital yang perlu disertai penguasaannya? Sekian, terima kasih. Silakan Doktor. Terima kasih kepada Da'i, terima kasih kepada yang bertanya. Soalan yang sangat baik, subhanallah, benar. Hijrah di zaman moden ini menuntut untuk kita sentiasa berada dalam situasi up to date ataupun kemas kini. Apps yang ada di handphone kita ni, ianya kadang-kadang tak menunggu masa berbulan-bulan. 1 bulan pun dia dah bagi kepada kita satu pesanan untuk kita kemas kini dan sebagainya. Kalau tak, dia akan ada kurang features, kurang ciri, kurang kelebihan, jadi perlahan dan sebagainya. Kerana itu kita juga perlu begitu. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam sepotong hadis, ada dinyatakan dalam kitab Riyadhus Salihin bahawa berkaitan kedudukan seseorang yang membaca Quran, ya, manzilatuhu, kedudukannya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukan kamu di sisi Allah adalah pada ayat Quran yang terakhir kamu baca. Artinya kalau kita tak update, kita tak kemas kini diri kita dengan perubahan masa, perubahan situasi, ayat Quran tu yang last kita pegang Quran contohnya bulan lepas, artinya daripada bulan lepas lah apps kita ini sendiri, diri kita ini tak ada upgrade, jadi statik. Kedua, dengan adanya kelebihan-kelebihan daripada sudut teknologi digital, sebenarnya menjadikan tugasan kita untuk berubah lebih mudah. Kecanggihan yang ada yang boleh menggunakan dan dikawal selir oleh hanya ibu jari menjadikan kita boleh menyampaikan dengan cara yang lebih mudah, berkongsi dengan perkara yang lebih baik dan sebagainya. Kalau dulu mungkin di media sosial kita banyak kongsikan perkara-perkara yang mungkin tidak memberikan manfaat ataupun memberikan faktor penggalak dan juga faktor pendorong kepada masyarakat untuk berubah jadi baik, apa salahnya kita berubah dengan kemahiran yang ada. Kita boleh guna pelbagai aplikasi untuk mencipta video pendek, untuk buat presentation, untuk buat slides dan sebagainya. Kita masukkan image dan juga isi kandung yang baik. Media sosial, teknologi digital, kecanggihan zaman sekarang ini, hijrah moden kita sebenarnya adalah untuk mengubah mentaliti kita. Kerana di media sosial ini ada banyak opinion leaders. Dia adalah pemimpin, tapi pemimpin yang bukan berjawatan, tetapi diikut kata-katanya kerana pandangannya. Lantas perbaikilah pandangan kita. Cara pandang kita itu adalah berdasarkan kepada santunan agama. InsyaAllah hijrah kita di mana-mana generasi dan zaman pun, zaman 70-an, 80-an, 90-an dan sekarang tahun 2023, dia akan sentiasa terus malar segar dan dikemas kini, insya-Allah. Perlu di-mindsetkan semula. Pasak niat kita tu perlu benar dan juga objektifnya perlu jelas. Hari kita mendapat hijrah yang terbaik. Jadi insya-Allah kita beralih dengan soalan berikutnya, Doktor. Dengan meraihkan soalan daripada Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Da'i dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, apakah tip-tip untuk diri kita sendiri supaya kekal istiqamah melakukan penghijrahan? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Da'i Luqman, terima kasih pada yang bertanya. Saya faham di sini adalah untuk kekal istiqamah pada melakukan perkara-perkara baik selepas kita berhijrah. Yang pertama, benda-benda baik ni, yang fardu tetap fardulah, yang sunat, yang harus, yang patut kita buat. Cara pertamanya adalah untuk kita set the goals. Kita kena tentukan dia punya objektif dan juga matlamat akhir. Dengan kata lain, kita letakkan sasaran kita. Contoh, ini bulan
Julai, ini bulan Ogos, ini bulan September, ini bulan Oktober. Dalam bulan ini saya meletakkan sasaran untuk saya buat solat sunat duha 2 kali seminggu. Sebulan ada 4 minggu, artinya dalam habis je bulan ni, sebelum 30 atau 31 hari bulan, aku nak tengok yang dalam aku sendiri, bukan nak tunjuk pada orang lain. Untuk aku sendiri, aku dah buat sekurang-kurangnya 8 kali solat sunat duha. Itu sasaran. Saya sasarkan untuk bulan ni saya nak buat intermittent fasting, puasa berselang-seli, Isnin Khamis rasa macam tak larat lah, tapi sebulan nak buat 3 kali, atau pada hari putih dan sebagainya. Itu sasaran kita. Bila ada sasaran, kita akan sentiasa menjadikan diri kita on course, on track. Seorang atlet yang nak bertanding sebagai persediaan untuk bertanding dalam kejohanan bertaraf dunia dan antarabangsa, dia punya latihan bukan seminggu 2 minggu, tetapi setahun ataupun 2 tahun sebelum daripada itu, dia dah buat perancangan. Dia berlatih siang malam, hujan, panas dan sebagainya, tetap berlari, tetap pacing dan sebagainya. Kenapa? Kerana dia dah nampak dah sasaran dia. Bila dia letakkan sasaran, lagi 2 tahun Sukan Olimpik, setahun Sukan Olimpik, lagi 2 tahun Sukan Asia contohnya, dia nak dapatkan pingat emas, dia nak naik podium. Maka bila ada sasaran sebegini, kita akan senang jadi istiqamah. Pagi tak larat penat macam mana pun tetap exercise. Kedua, orang yang nak katalah nak diet, nak buat dietary DD dan sebagainya, juga dia kena ada disiplin. Jadi bila dah ada sasaran, kita kena wujudkan dalam diri kita disiplin dan peraturan yang kita jaga kita. Kita jaga diri kita sendiri. Disiplin ini orang nampak tak nampak, ada kamera ke belakang orang ke belakang kamera ke, di waktu siang waktu malam ke, kita sendiri kena ada kekuatan jati diri itu untuk kekal dengan apa yang kita cadangkan. Dan yang ketiga, untuk istiqamah, biasalah dai, kita akan ada hari-hari, masa-masa yang kita tergelincir. Artinya masa tu kan kita, iman kita ini yazid wa yanqus. Ada masa iman masa tu naik, ada masa iman tu rendah. Ada masa yang rendah tu yang hari tu nak baca Quran pun malas, nak berwuduk pun nanti, solat pun lambat dan sebagainya. Pada ketika itu, apa yang boleh kita buat? Tengok balik sunnah nombor 1 tadi, apa sasaran kita, confirm kita mungkin tak dapat sasaran asal, tapi cuba diri kita ini agar menghampiri sasaran tadi itu. Kita cuba bawa ke dekat. Contoh tadi kita kata, aku nak puasa sunat 3 kali sebulan, tak dapat 3, 2 pun jadi lah. Tak dapat 2, janganlah sekali pun tak dapat. Maksudnya adalah, apa-apa yang tak dapat dibuat semua, konsep kaedah fiqh, mala yudriku kullu la yutraku kullu. Apa yang tak boleh buat semua, janganlah sampai tinggal semua. InsyaAllah kita istiqamah. InsyaAllah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Buat kata orang utara, insyaAllah. Jadi sebagai soalan tersebut, jawapan tersebut merupakan rangkuman bagi kesimpulan lah untuk tajuk kita pada hari ini. Jadi doktor boleh untuk kita tutup majlis kita ini dengan doa ringkas. Silakan doktor. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa taqarrubana wa tadarru'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, kurniakanlah kami untuk sentiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Bantulah kami untuk sentiasa mengingati-Mu, mensyukuri nikmat-Mu dan memperbaiki keindahan amalan kerana-Mu ya Allah. Jadikan diri kami istiqamah dan konsisten untuk melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi larangan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu. Mudah Allah SWT kekalkan Ustaz dan kesihatan, panjangkan usia Ustaz untuk sampaikan ilmu kepada kami semua. Allahumma amin. Terima kasih. Jadi saudara sekalian, saya mewakili barisan produksi Tanya Ustaz TV3 mengucapkan selamat menyambut awal Muharram 1445 Hijrah. Mudah-mudahan pada tahun ini kita mendapat apa yang kita hajatkan dan juga penghijrahan kita ini akan kekal istiqamah. Saya mohon maaf sekiranya terkurang di mana-mana, terkesan tutur bicara. Bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru.